A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir, la haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Wow. Pagi Jumaat Sayyidul Ayam. Hari ini 5 Ogos. Syukur ya. Dan orang yang pertama menyapa tahu siapa tadi? Siapa? Ramai dah rupanya. Wong Jawa dah masuk, Cik Akmal Musa dah masuk. Jasni Ahmad orang pertama, Jasni yang pertama ya. Zaim masuk, Wong Jawa, Ajar Zainun, Zaruz Ismail, Kak Cuk dah masuk, Rashidah Samsudin Zaril, Aziza Awang, Fatimah binti Abdullah, Masya Allah, Afif Faisal ya, Hasnul Kamaluddin, Litava Sharifah Aziza, Yati Setia, Rifa Marjan, Rohan, ramai ni, Rohana Siraj, Sandra Ellen, Fazila Faz, Ina Zalina ya. Wah, ni laju ni, terima kasih Cik Non, Pun Abu Bakar, Lita tadi, Khadijah Harun, Masya Allah, Sharifah Azizah dah sebut tadi, Rifa dah sebut, Rifa Marjan, Cik Puan Aminah. Wow, ya. Waalaikumsalam Aidah, ya. Cik Akmal Musa, Afif dah sebut, Zari dah sebut, Lita dah sebut, Kamisah Rasman, Sandra Lendah dah share. Tolong cek, Dr. Narimah dah masuk, Azaruddin Anwar, ya. Willy Jongga dah masuk, Amy Muhammad Amir dah masuk, Litawa dah share. Terima kasih. Ya, share pada 10 geng ya. Kai. Waalaikumsalam. Farhan Razali, Zaim Hadi, Aura Hijau ini. Muhammad Zaid Abdullah, Farhana. Ya, Roma Sita ya. Rosma Sita, Cik Arman, Asri Ahmad, Rifah Marjan ya. So masya-Allah ya, dan apa nama siapa ni, Amri Hussein ya, dan sebagainya. Okey. Siti Afsakula, Patch Adam Story, Intan Aziz. Come on guys. 106 dah masuk kelas. 84 baru share. Fauzia Maknayan, Farhanan, Fairen ya. Lepas tu siapa? Puan Zainul dah masuk tadi. Norida Abdul Rani, Nani Nendros, Mun Maisma dah masuk. Farhanan, Fairen tadi dah sebut. Nurizan dah share. Terima kasih orang Singapura. Sharifah Azizah, Jordan J. Kenneth, Wani, very good morning. Ya, selamat pagi. Samsina Saad, Mun Maisma dah sebut tadi. T. Lina, Mat Edi, Azman Muhammad Harun, Imran Jamal, 110 dah share. Cepat. Jordan J. Kenneth dah hantar love kata Abah Aziza Awang. Ya, Litava, Indah Putra Yuni. Abdul Rahman masuk ya. Kak Syuk dah share. Muhammad dah share. Rosna Cik Ali, Nazura Raji, Intan Sumaya, Hairul Hazri ya. Ji Fadil dah masuk. Siti Aisyah Bukhari ya. Haslina Tamizi, Hairul Hazri dah sebut. Rashidah Syamsuddin, Farhana Farin dah sebut. Ya, okey, subhanallah. Kita selawat dan zikir hari ini banyak-banyak. Ini hari Jumaat. Nora Abdul Latif, Nur Anna, Siti Afsakula, Amimah Mustaqim ya. Kasma Karina Gonzales, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ina Zalina dah share, terima kasih. Tolong share cepat ya. Mazlan Ramaya, ini banyak orang-orang baru yang tak apa kesan ya. Ya, Mazlan Ramaya tu Azra Ghazali, salam ya. Hasnah Syari, ni lama tak nampak ni. Farhan Zazali, cepat share. Ya, 146, cepat. Ya, Mokhtaruddin dah masuk, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, Mun Maisman dah share dah, terima kasih. Nur Azmah, ya, rindu jumpa semalam ya. Tak jumpa. Semalam tak jumpa ya. Semalam tak Abah memang tak ada. So Abah ada rakaman Simbang Wara dengan Rosyamno dan dengan Nilofa, Jah Nilofa, Zulina Maisa, Cikgu Mokhtaruddin dah masuk Radul Jannah, Muhammad Najib, Resdemona, Istiafsakula ya. Cepat. 156 dah. Jawada dah masuk. Aziza Awang dah masuk. Mem Mahmud Saidil Lamid dah masuk. Fauzia Hussein ya. Haslina Tarmizi dah masuk. Baba Hasan, Waalaikumsalam. Intan dah masuk. Suhaimi Ismail, Rabidas dah share dah, terima kasih. Maznat Idris, salam Jumaat penuh barakah. Muhammad Nayan, Panjang Jodin dah masuk. Alhamdulillah ya. So share ya dengan 10 geng, 10 grup, 10 ya.
apa ni anak buahnya, Saidih Lamid dah masuk, Akmar Aziz, Azwar Ghazali dah sebut tadi, Sarah Ismail, Nurlinda dah masuk, Jebon. Tak bawa tunggu Jebon. Waalaikumsalam. Ya, okey. Zainab Hassan, Zainul Abidin, alhamdulillah, Hasliza Halim. Fadila dah masuk, Intan Farala, apa ni, Faralana ya. Siapa lagi? Lita Jebon, Gayah Draman. Said Imran dah masuk ya. Berapa orang dah share dah. Dia nak tunjukkan 200. 199. Wow, okey, we are ready. Umi Sheila, Nur Hafizah, Philip Iskandar Abdullah, terima kasih. Nani Triana, Halidah Hamid, Ruby Cherry, good morning. Saidih Lamid, Zainab Hassan, Nur Asma binti Muhammad Pilus, Isa Dawi, Muhammad Azmi Yaakob, Syap. Wah, syap ya. Jamilah Matisa macam orang askar ya. Ina Zalina, Intan Sumaya. Okey, Ain Zazrin, let's go. Zainab Hassan pun dah 207. Baik, today is Friday, Saidul Ayam, penghulu hari, jangan lupa sedekah banyak-banyak ya. Tok Abah dah. Tengok Tok Abah dah niat ya masuk duit dalam poket dah. Tok Mak dah masuk dalam poket Tok Abah tapi tak masuk dalam tabung sebab kalang kabut sikit tadi. Bukan terlewat bangun, terlewat ke toilet masuklah orang lama kan. Umuri Wahid wa sab'un. Umuri, umur saya Wahid wa sab'un, 1 dengan 70. Kata seorang sahabat Tok Abah, umur Tok Abah ni baru 30, pengalaman aja 41 tahun. So dia kata bagus dia nak bagi semangat kat orang tua ya. Baik, alhamdulillah. So kita hari terakhir lah, kita bincang tip bagaimana nak menjadi orang yang berjaya. Sebenarnya nak cakap ni sepanjang tahun, sepanjang zaman tak akan habis, tapi kita berhentikanlah kat bahagian siri yang ke-17. Sebab rukun sembahyang ada 17 ya, rukun sembahyang ada 13 ya, 17 rakaat dalam satu hari ya. So jom kita recall balik ya. Dah 2 hari lepas Tok Abah cakap berhenti kat nombor 53. Bagaimana nak menjadi orang berjaya dengan memperkasa karisma diri. Semalam pun topik dalam rakaman Simbang Viral yang akan disiarkan pada hari Senin depan ya, 10.30 malam. Ditanya soalan tentang apa nak buat bila orang hentam kita online, netizen hentam kita ya. Dan Datuk Rosyamno tanya Tok Abah, adakah orang yang suka hentam-hentam ni orang yang sakit jiwa ya, sakit mental? Tok Abah jawab, secara simple memang sakit jiwa. Kalau kita rasa seronok ya, rasa bahagia hentam orang, tidak cek dan kita bukan nak hentam, saya nak tegur dia silap. Tegur dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seru ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah. Jadi kalau orang yang menghentam, apalah Faizal Kamsah, apalah Nilofa yang dengan berwarna kuku yang gini, kena, itu pun isu yang sedang hangat minggu lepas ya. Yang apalah gini-gini, dia tak siasat apa, dia menghentam. Orang yang rasa bahagia dapat hentam orang, orang yang tak rasa bersalah hentam orang, sakit jiwa. Hati kotor. Orang hati kotor mudah nampak kotor orang. Bila kita kritik orang secara terbuka dan agak keras, you know what is the implication? Awak kata engkau tak guna Tok Abah, aku bagus, engkau tak guna. Itu bila sebabnya kita berani kutuk orang, bukannya tegur. Tegur ni ada masanya sangat baik, tapi tegur kena sopan. Orang beradab tanda berilmu. Malangnya ramai orang ada pendidikan, dia tak ada ilmu tapi pendidikannya tinggi sampai universiti tapi masih biadab. So where went wrong? Where went wrong? Di mana silapnya? Sebab orang beradab tanda berilmu. Awak dah masuk universiti, tak kisahlah, bukan mesti masuk universiti. Awak dah belajar, dah dewasa, tapi menghentam orang tak ada rasa segan silu dengan bahasanya, dengan caranya, dengan kasarnya, dan awak rasa tak bersalah. Macamlah awak tu malaikat. Wali Allah pun ada buat dosa. Wali Allah pun ada buat dosa. Tidak ada wali Allah yang tidak ada kisah yang lalu yang mungkin membawa dosa. Tidak ada orang yang berdosa yang tidak ada masa hadapan kalau dia segera bertaubat. Kata ulama pada Tok Abah, wali Allah pun ada buat silap ya, dan orang berdosa pun boleh masuk syurga dengan syarat segera bertaubat. Dan awak pula hentam orang. Jadi adakah orang suka menghentam orang online ini ya? Dia hentam habis-habisan dengan kasar, dengan keras, dengan kurang sopan.
Adakah mereka sakit jiwa? Ya. Adakah mereka sakit mental? Ada kebenaran. Adakah mereka jiwa mereka rosak, sakit? Ya. Sebab orang yang jiwanya sehat, gembira tengok orang bahagia, berjaya, dan sedih, rasa sedih bila nampak orang gagal ataupun buat silap. Orang buat dosa, ya. Ni orang yang nampak dia Allah tak tutup aurat dah. Umur dah 40, dah 45 dah tak nak tutup aurat. Dia bukannya tak apalah dah tua bangka, tak. Dia sedih, ya Allah kesian, ya Allah bagi dia hidayah untuk tutup aurat, ya Allah tolong, ya Allah. Itu orang yang mudah-mudahan hati jiwanya sehat. Ya, nampak orang yang berjaya, elok, dia bangga, dia tumpang gembira. Nampak orang tak betul buat silap, dia rasa sedih dan mendoakan. Allah kesiannya, ya sedihnya dia sampai dia tengok, ya dia mengata orang, ya Allah dengan tak ada segan silu, ya Allah bagilah dia, ya. Kita nampak orang melumba kat tengah jalan membahayakan diri dan orang lain, kita jatuhkan aksiden mampus baru tahu. Tapi kita, ya Allah kesian mak dia, melahirkan dia, tolong bagi hidayat, ya Allah, hentikan perbuatan yang sia-sia ini, ya Allah, ya. Dia mensabotaj diri, mensabotaj keluarga, mensabotaj nama baik bangsa dan agamanya, ya Allah. Doakan. Jangan kata alah teori. Well, ya. Orang yang hatinya banyak baik, mudah nampak kebaikan orang dan cari kebaikan orang dan berdoa untuk kebaikan. Orang yang hatinya banyak kotor, banyak busuk, nampak busuk orang, nampak kotor orang. Anda bagaimana? Tok Abah bagaimana? Kita nampak orang nampak baiknya. Ada harapan hati awak sehat. Mental awak positif. Nampak orang yang nampak buruk dulu. Alah dia tu nampak jali, pakai ketayap, gulu kilik. Alah dia tu tengok, pagi petang siang malam pergi ke masjid. Tapi kalau kita nampak orang nampak buruknya dahulu, that means kita banyak buruk, hati kita rosak, minda kita negatif, ya, rohani kita need help. So guys, ya, itu isu semalam. So lain kita niat, lain yang pergi, tapi tak mengapa. Tapi sebenarnya kita mengulang kaji balik tentang bagaimana nak menaikkan karisma diri kita agar kita jadi orang yang berjaya. Orang yang ada karisma ni orang yang orang pandang dia sayang, orang pandang dia percaya, orang pandang kita dia seronok nak berkawan dengan kita, ya, dan rasa bahagia bergaul dengan kita dan akan dapat kebaikan. Ya, sahabat yang baiklah, nampak muka dia ingat nak bersedekah, nampak muka dia ingat nak berselawat, nampak muka dia ingat nak berdoa, nak berquran, nak baca Quran, ingat muka dia ingat nak buat baik. Dia sahabat yang you kena pegang elok-elok, ya. Okey, itu 2 hari yang lepas. Ya, program kita dibawakan oleh 2 webinar. Satu webinar pada 20 Ogos, iaitu Mental Perkasa 2.0, mengenal peribadi diri. Ya Allah, belum-belum orang masuk. Ya, berderu-deru orang masuknya sebab Tuan Abah dah cakap. Kalau awak tak kenal diri awak, awak susah nak berubah. How can you go forward, move forward when you don't know yourself? Dan mengenal diri ini sangat-sangat kritikal sebab tanpa mengenal diri, you tak boleh kenal Allah. Man a'rafa nafsahu faqad a'rafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. So nak kenal Tuhan, kenal diri. Dan Tuan Abah banyak membaca beratus buku lah, ya, dan membuat kajian dan pemerhatian di lapangan selama 45 tahun. Pengalaman 45 tahun kita akan garapkan dalam satu webinar pada 20 Ogos. Ramai dah mendaftar, sangat ramai. Tuan Abah pun terperanjat, ya. Tapi sangat penting sebab kalau tak kenal diri, how can you improve, how can you move on? Ya, kenal di mana kekuatan, di mana kelemahan, apa benda yang menyebabkan aku boleh maju ke depan kalau aku buang sifat negatif. Apa benda yang kalau aku buang sifat negatif ni, orang sayang ke aku, kesian ke aku, mudah besar karisma aku. Apakah bakat-bakat yang aku boleh pupuk dan untuk menjana kehebatan, menjana rezeki, menjana pahala. Wakaf pahala, bukan wakaf dosa. Pencen kubur. So itu kena kenal diri. Dan Tuan Abah seronok sangat nak share, ya, kajian 45 tahun pengalaman dan observation di lapangan, dan Tuan Abah akan kongsi. Dan semalam pun Dr. Narimah pun bagi kat Abah ni Tuan Abah buku baru, ya, yang sangat menarik yang Tuan Abah kena baca, ya, segera, ya. Apa yang Tuan Abah dapat tentang mengenal diri, ya. Mana mengenal diri yang Tuan Abah dapat semalam, Tuan Abah letak kat mana, ya. Dah mula baca dah. Dah mula baca. Ni dia, firasat rahsia mengenal diri sendiri.
Syekh Hussein Al-Atas. Ini pun buku lama tapi kena Tok Abah kena check balik. Ada maklumat baru yang Tok Abah boleh tengok, yang boleh campur ya. Dia terangkanlah bagaimana mengenal melalui fizikal. Raut wajah, bibir tipis, bibir tebal, mata sipit, mata besar. Ya, ada kat sini ni. Itu pun Tok Abah dah belajar juga. Ya, ya, telinga keras, telinga nipis. Telinga yang lembut dengan telinga keras. Ada telinga orang tu lembut aja macam telinga Tok Abah. Ada orang telinga dia macam kopok yang belum digoreng. Kopok. Ya, kopok. Bukan kopok lekor ni. Kopok yang keras. Ya, kalau apa maknanya? Bibir tebal apa makna? Bibir nipis apa makna maksudnya? Mata besar, mata nipis, bulu kening tebal, bulu kening nipis, apa maksudnya? Semua Allah cipta ada maksud. Dan kita ada penjelasan saintifik. What does science say? Apa sebab ada bulu tebal? Hormon testosteron. So what? Ada kesan-kesannya. Itu daripada sains. Daripada praktikal, Tok Abah dah kaji. Macam Tok Abah nampak gambar sepasang manusia yang sedang bertunang. Bakal suami ni lembut. So anak Tok Abah check dengan dia punya kan. Betul. Memang lembut, memang caring, memang selalu kena tipu orang. Dia tunang dia ni agak keras. Ni kena kalau dapat jumpa Tok Abah sebelum nikah ni pun bagus juga sebab dia ni lain macam ni. Sekali anak Tok Abah check dengan member dia, betul dia ni memang bukan main commanding lah, memang demanding, memang kontrol, belum baru bertunang dah kontrol. Tok Abah tengok je gambar ya. Itu pengalaman dan ilmu yang lepas. Tok Abah menganalisis untuk apa? Busybody tak nak tolong supaya berdamai, supaya bahagia, supaya dapat disayangi orang, disayangi Allah, ya, dan supaya dapat keluarkan dia punya bakat-bakat dan X factor untuk khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, orang yang paling banyak beri manfaat pada orang lain. So please come. Dah memang beratus dah masuk program mendaftar ya, termasuk Dr. Narimah pun terbanyak tu apa ya. Dia join juga pada 20 Ogos, mengenal diri, mengenal peribadi diri. Subhanallah, sangat penting. Dan Tok Abah excited sangat nak kongsi. Program tu awal patutnya selalu pukul 10 pagi, tadi pukul 9. Start pukul 9 sampai pukul 12, 3 jam. Mungkin lanjut sampai pukul 1 tu sebab Tok Abah akan bagi peluang orang bertanya. Mengenal diri dengan daripada 11 kaedah yang Tok Abah belajar, Tok Abah akan kongsi 9. Kenapa tak semua? Masa terhad. Tapi yang 2 tu senang. Boleh baca sendiri, boleh cari sendiri. Ya. Okey. Itu sangat penting. Dan kita dah tangguhkan pula kita punya program tentang mengurus stres sebab ramai ya, baik peserta peribadi, individu ataupun majikan mohon pada kami, pada pihak admin, tolonglah tunda sebab kami nak dapat pelepasan, dapat ini, nak dapat bos punya approval, bos pula outstation, bos pergi Mekah dan jadi kata okeylah. Ya, sebab ramai yang mohon. Itu pun dah ramai yang mendaftar. Dah ramai yang mendaftar. Semalam Cik Ikin kata dah ramai tu mendaftar tu. Ada yang tak apa tengoknya, bukan LTAT. Ya, apa nama ni timber. Timber, Malaysian Timber Board hantar berbelas-belas orang. Lepas tu ada lagi yang hantar belas-belas orang. So Tok Abah excited sangat. Kita akan tunda ke 25 hari bulan Ogos. Ya. So untuk mengurus stres, semua orang stres. Semua orang yang hebat stres sebab kehebatan berlaku di luar zon selesa. Bila awak nak jadi orang hebat berjaya, awak akan cuba yang terbaik, akan tidak selesa, akan stres. Jadi kena urus dengan saksama agar tidak murung, tidak anxiety, tidak berlaku perkara-perkara yang teruk macam sampai mencapak anak ke jalan raya sampai meninggal dunia. Contoh 3 hari lepas ya, sampai bunuh diri, sampai ya jadi road bully ya. Ada orang hebat pun ya kena langgar sikit terus keluar, bukan nak check apa ke, minta maaf ke, bermaaf-maafan ke, cari jalan lah ya. Dah accident, nama pun accident, tapi dia bantai, dia pukul, dia pecahkan cermin. Ini apa cerita ni ya? Ni macam dunia tak ada kawalan. Macam kita tak boleh buat silap langsung, macam awak tak pernah buat silap, macam awak tak pernah langgar orang ya, ataupun kena langgar dan sebagainya. Accident mean accident. Dan rupanya banyak kebaikan bila berlaku. Dan sahabat semalam pesan pada Hajah Nilofa dan Datuk Roshamno, kadang-kadang orang hentam kita untuk melengkapkan hidup kita. Hajah Nilofa pandang Tok Abah ya, sebab ada sakit, ada sihat, ada puji, ada kutuk.
ada malam, ada siang. Ada lelaki, ada perempuan, bau lengkap. Kalau orang puji awak, awak takut-takut lupa diri. Tapi kalau orang kutuk kita, tapi ini tidak mengatakan Tok Abah menyokong orang kutuk orang. Ya, tapi memang hakikat manusia ni dia suka kutuk kat online. Ya, hentam netizen hentam. Tok Abah kadang baca dia punya komen. Ustaz pun kadang-kadang, ya maaf ya. Ini orang tua cakap ya. Lillahi ta'ala. Ustaz pun menghentam macam, ini bukan orang macam bukan orang Islam ni. Ini memang patut. Inilah dicontoh penunggang agama. Allahu Akbar. Sama-sama asatizah pun cakap macam itu. Tok Abah geleng kepala. Sebab kadang Tok Abah tak nak baca komen-komen ni. Takut sakit jiwa. Sebab kita manusia, kalau baca, walaupun kita cuba tepis, ya, kita cuba nak kalis daripada benda-benda ni, tapi kadang-kadang kita tewas lah. Ya, terlalu banyak. Ya. Tapi sebenarnya yang komplain, yang mengutuk orang ni, mungkin cuma 1-2%. Tapi sebab mereka ni vocal, mereka ni galak, ya, maka nampak macam ramai. Ya, yang berjuta yang menyokong, senyap. Yang 5-6 orang, 100 orang yang komplain ni, dia memang dia ada fobia terhadap orang agama, fobia terhadap orang baik, fobia terhadap orang yang berjaya, fobia terhadap adalah. Ya, dia cakap tentang orang yang berserban, dia memang fobia, orang berjanggut dia menyampah, ya, orang yang usahawan dia menyampah, ya. Ini semua ni, usahawan ni semua pembelit ni semua. Semua scammer ni, semua usahawan scammer, dia kata just because. Kita tak tahulah apa puncanya. Dia je yang faham. Kita tak boleh membuat andaian. Alright? So itu pun kita akan bincangkannya bagaimana mengurus stres, ya, dan supaya kita jadi orang yang lebih hebat, cemerlang dan memberi manfaat, memberi nilai tambah kepada diri, keluarga, ya, agama, bangsa Malaysia dan juga kepada dunia. Bila? 25 Ogos. Dah ramai mendaftar. Bos, send your staff. Staff, minta izin kat bos. Part of your training, ya. InsyaAllah akan membuatnya. Jom urus stres di tempat kerja supaya bos-bos dapat sponsor anak buah. Jom urus stres di tempat kerja tapi relevan untuk rumah tangga, untuk apa situasi pun, asalkan stres. Walaupun sikitlah berbeza dia punya punca-puncanya. Tetapi dia punya kaedah mengendalikannya banyak persamaannya. Mungkin 80-90% adalah constant. Ya, yang 10-15% yang ikut situasi, kondisi dan environment. Kalau stres dengan mertua lain sikit lah, kan? Stres dengan bos lain sikit je, tapi yang lain adalah constant. Sebabnya Tok Abah kata, jom kita tinggalkan karisma diri agar orang tengok kita pun bahagia, ya, orang rasa aman, tenang, damai tengok muka kita pun, ya, mudah-mudahan, amin. Okay, so point 54 kita habis the last 3 point of our series, ya. Tip 54 ialah bagaimana kita nak jadi orang berjaya, dan Tok Abah dah sebut dalam banyak hal, tapi Tok Abah nak ulang. Jom kita serasikan roh kita dengan roh orang lain. Some of you have heard this many times, but never mind. Ya, yang penting kita kata Bobby Porter pun Tok Abah dah sebut 1000 kali, kena cakap kat orang yang bijak 150 kali baru dia dapat penghayatan. Cakap pada anak yang pandai-pandai, cerdas, pintar 200 kali. Cakap pada anak umur 7 tahun, boleh rotan umur 10 tahun kalau tak solat. Berapa kali tu? Katalah 1000 kali. Ya, sebab 3 tahun, 1000 kali kita pesan baru kita boleh rotan lah. Ataupun reprimand. Artinya kita keep on reminding. 3 tahun kau, daripada umur 7 sampai 10. Contoh. Jadi jangan give up lah. Alah, dah cakap dulu. Bukan masalah cakap, dah buat, dah amalkan, dah dapat keserasian roh. Rumah tangga dah serasi, dengan bos-bos awak kat tempat kerja serasi, dengan kawan sekerja dah serasi. Kalau serasi means kita pandang, kita rasa bahagia. Dia bak kata Peter Drucker, walaupun dia bukan orang komunikasi tapi orang management, ya, dia kata apa? Komunikasi yang paling bertaraf tinggi ialah bila dapat memahami apa yang tidak diucap. Dia faham apa yang tak disebut, tak dikatakan, tak diluahkan. Dia boleh faham, dapat message from the silence. Wow, itu dah tinggi itu dia punya martabat komunikasinya. Itu yang Tok Abah nak share dalam konteks keserasian roh. Ya, itu pun kita bincang dalam menangani stres ada sikit-sikit, tapi dalam mengenal diri itu penting, ya. Dalam mengenal kita nak serasikan roh kita dengan roh orang lain agar kita dapat
berkasih sayang, buat kerja dalam kumpulan, dapat memahami apa yang tidak terucap. Apakah kata tu teguran ataupun komen-komen ibu bapa terhadap anak-anak yang tidak boleh terucap dia, tapi dia sedih. Apakah komplain anak-anak terhadap ibu bapa yang tidak diucap, dia tak boleh nak ucap, tapi anak-anak memang stres. Apa dia? Kita bincang sikit-sikit lah nanti dalam program mengawal stres, ya. Apakah keluhan ibu bapa yang tidak terucap, yang anak-anak kena faham? Apakah keluhan anak-anak yang tidak terucap, yang mak bapak kena faham? Tapi ini akan dapat diatasi dengan keserasian roh. Tak cakap, tapi faham. Bila roh serasi. Ya. Nah, bila kita serasikan roh kita dengan orang sekitar, kita atas landasan untuk lebih berjaya, lebih mudah berkomunikasi, lebih mudah jadi pemimpin, lebih mudah jadi pekerja yang disayangi oleh bos. Semalam, seorang netizen bertanya pada Tok Abah dalam program Sembang Sinar, Sembang Viral ialah bagaimana nak menambat hati bos yang penatlah dia macam tak nampak pun apa saya buat semua macam tak betul je. Macam mana nak menambat hati bos? Tok Abah jawab, ya, pertama pasang niat yang baik-baik nak pergi kerja agar kita buat yang terbaik. Lepas tu doakan bos. Barang siapa doakan orang lain dalam diam, kita akan sayang hormat orang yang kita doakan. Orang yang kita doakan akan sayang kat kita. Confirm. Doakan bos. Dan tak sampai 3% pekerja doakan bosnya. Siapa cakap? Tok Abah buat kajian. Yeah? Not even 3%. Itu sebabnya bos tak pandang kita. Dan kita pula salahkan orang. Langkah pertama untuk bangunkan diri ialah salahkan diri. Di mana silap aku? Apa yang aku belum buat? Apa yang aku masih tak buang sifat negatif? Di mana silap aku sampai orang tak pandang aku, sampai bos tak respect aku? Bukannya, ya, kenapa bos ni tak guna pilih kas dia kayu punya bos? Tapi tanya, di mana silap aku sampai bos tak nampak effort aku? Apa yang patut aku buat untuk bos sayang kat aku? Apakah doa, apakah perkara, apakah effort, apakah ilmu, apakah tindak tanduk yang patut aku buat agar orang sayang, hormat dan tertarik pada aku, karisma aku jadi besar. Jadi langkah pertama untuk maju ke depan, ya, di samping kenali diri, kita serasikan roh kita dengan orang lain. Start dengan di mana silap aku dan bagaimana aku nak betulkan diri aku. Ya, keserasian roh ni, kita dah banyak cerita ni. Keserasian roh ni berlaku bila kita mendoakan, memaafkan, pesan memesan, didik mendidik, dan of course kata buat kerja dalam jamaah, makan bersama, outing bersama. Jangan lupa hantar gelombang sayang. Nampak je orang terus, wahai Allah, aku sayang hormat depan aku, orang depan aku ni kerana Kau ya Allah. Aku sayang hormat orang depan aku kerana Kau ya Allah. Hantar gelombang sayang. Tolong jadikan orang depan aku ni orang yang positif, orang yang sehat, orang yang ceria, orang yang tidak ada konflik, yang selesai hutang, yang selesai dia punya masalah, ya, damai dia dalam satu keluarga. Kita hantar gelombang, ya, yang positif. Sayang menarik sayang, benci menarik benci. Itu poin tip nombor 54, ya. Ini tak boleh tak sempat nak detailkan, ya, tapi boleh Google, boleh carilah. Serasikan roh kita dengan roh semua orang dengan menghantar gelombang lah, paling mudah, ya. Try to understand people, try to be empathize people, try to read their mind, ya, so to speak. Kita kosongkan kepala kita, hantar gelombang sayang untuk baca. Dan Tok Abah dah buat sejak umur 27 sejadi pensyarah, ya. Tok Abah dapat membantu anak buah, staff, ya, dapat memberi nasihat dengan lebih customize, dan mudah-mudahan nampaknya ada kesan lah. Sampai sekarang bila jumpa mereka, nasib baiklah you tegur Ayub, gini, nampak banyak saya banyak yang berubah asbab, ya. Nasib baik Tok Abah tegur saya masa saya umur 17, masa umur saya 25, masa dalam program ada seorang trainer cakap, saya baiklah you beri dan bimbing saya untuk buat modul dan tegur, ya. Sekarang saya dah buka konsultasi firm dan sangat berjaya, alhamdulillah. Nasib baik, syukur. Ini semua usaha mereka. Tok Abah cuma memberikan sikit tip panduan. I do nothing actually, tapi mereka yang betulkan diri, bangunkan diri, semua dengan izin Allah. Kita cuma jadi pencetus, pencetus perubahan, pencetus spark the change. We give the reason, we give the fire for them to move on.
So kita tak mengubah manusia, kita jadi asbab orang berubah. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Apatah lagi hari Jumaat ya. Salul ayam ya. Okey. Ingat program kita hari ini dibawakan oleh Tok Abah lupa nak cakap tentang premium cokolatir. Tok Abah dah minum ya. Premium cokolatir pergi tadi dan ramai yang dah cuba kata memang lazat ya. Memang sedap kata Afsah Kula ke siapa kata memang sedap sangat. Memang. Tapi sedap tu hal ya. Tapi dia bagi semangat, rasa kenyang, melawaskan perut dan kata orang tu memberikan tenaga untuk Tok Abah. It is fantastic. So, Tok Abah dah kena 1/3 mark. Dah pagi-pagi. Itu sebabnya lain macam punya semangatnya, ceria. Walaupun tidur agak lewat ya, tak lewat sangat malam tadi pukul 1 lebih sikit ya. 1:30. Biasanya kadang pukul 2 ya. So, alhamdulillah. I'm okay. Hari ni ada WHI wanita hari ni. Yang wanita hari ni ya. Tok Abah akan ada program dengan mereka. Sampai bila nak sabar dia punya topik. Ya, so Tok Abah akan online lah. Tok Abah, mereka minta pergi ke studio tapi tak larat. Sebab semalam pun dah buat rakaman di studio ni, sembang sinar, sembang viral. Tak larat. Semalam pun 3 jam. Ya, so untuk orang lama penat. Dan malam tu pun ada kelas bahasa Arab. Bila seronok malam tadi ya. Bila Ustaz, okey Tok Abah, tolong jawab ya, please answer. Ma launu komisiki. Nasib baik Tok Abah dah buat homework sikit. Artinya, apakah warna baju anda? Itu soalan. Ya. Ma launu komisiki. Apa warna baju awak, Tok Abah? Tok Abah pun jawab malam-malam kakak. Laun komisiki, komisi. So, yang itu yang Tok Abah nak jawab macam mana? Komisiki ni baju kamu. So, komisiki, laun komisiki akhdar min hijau, akhdar merangkak-rangkak orang tua ni. Sebab Tok Abah faham soalan tapi nak jawab dalam bahasa Arab. malam tadi orang tua baru nak belajar ya. So laun komisi akhdar ya, warna baju saya hijau, akhdar. Kalau merah ahmar ya. Kalau kuning apa? Asfar ya. Kalau hitam aswad, ajar aswad ya. Kalau putih abyad. Baru belajar, kita kongsi lah ya. Okey. So dan of course lah ya, Tok Abah memang malam tadi pun masa nak tidur ya, sebab dah makan malam tadi Tok Abah tak ada dinner, makan kuih sikit je, sengaja je sebab kenyang. So Tok Abah makan Kondisi Plus. Ni memang untuk Tok Abah sangat berkesan ya. Tok Abah rasa sehat ya. Sendi-sendi pun dulu memang kena trigger finger sakitnya. So bantai ni pagi petang ya, lepas tu exercise kan dan ialah doa. Alhamdulillah dah lega sikit lah. Dah lega lah. Dah lega belah kanan ni ada sikit sangkut. Tapi at 71 no complaint. Syukur. This help. Ya, dan ramai ada ribu-ribu orang yang mencuba dan dapat kesan yang luar biasa. Semua dengan izin Allah. Ni ikhtiar. Ikhtiar. Tapi jangan dah makan terus bantai benda, makan tak jaga, exercise tak buat, mengharapkan aku dah makan ni tak baik-baik pun. Yalah, awak tak bergerak, awak tak exercise, awak tak jaga diri ya. Nak mengharapkan magic daripada benda yang mana boleh ya, unfair. Okey. Tip nombor 53. Tu 54 tadi. 55. 55. Alright, okey. So ini sebenarnya ya, berkaitan dengan BQ, balance quotient, cukup rehat. Kita bekerja kuat, kena cukup rehat, cukup tidur, cukup pernafasan. Kadang orang nak bernafas pun tak cantik. Jadi recharging breathing kata pakar-pakar ya. Recharging breathing, kita kena recharge dengan pernafasan. Apatah lagi orang yang belajar pernafasan tauhid, ada ilmunya ya. Jumpa ulama-ulama asatiza yang mendidik bagaimana bernafas dengan zikir supaya dapat sihat badan, sihat kepala, sihat rohani dengan pernafasan tauhid. Cuba Google untuk dapat information awal dan pergi berguru bagaimana nak melakukan pernafasan tauhid. Tok Abah nampak kadang grup kan yang kat taman ya, ada buat tai chi, ada buat aerobik, ada buat senam macam-macam ya. Pergerakan ada yang kuntau Jawanya, silat sending, silat cekak, silat lintang ya. Silat apa lagi ya, macam-macam silat ya.
ada berjuta orang berapa ni tentang ni sebab filem Mak Kilau ni. Alhamdulillah ya. So tahniah. So yang mempertahankan diri, seni mempertahankan diri ni satu kewajiban sebab badan kita ni amanah Allah, amanah dari Tuhan. Menjaga diri kita adalah satu kewajiban. So belajar art of martial art self defense, bukan nak bergaduh. Self defense adalah satu perkara yang sangat penting. Malah ada kewajiban untuk menjaga sebab kita nak jaga diri kita. Ya. Ya, so mudah-mudahan kita semua berubahlah ya. So kita kena seimbangkan diri dengan cukup rehat, cukup tidur, cukup seimbangkan antara rumah tangga, kerjaya, masyarakat ya dan sebagainya. Ni kita sama-samalah betulkan diri. Tok Abah pun ada banyak lagi ruang dan peluang ya untuk dibetulkan. At this age ya, masih banyak lagi tak betul, masih banyak lagi lompang-lompang yang kena diperbaiki insya-Allah. So cukup rehat asas untuk memajukan diri. Tapi kenapa tidur sampai 1.30? Well, some people need to sleep 8 hours. Orang tua macam Tok Abah sleep 4 hours dengan mengiring ke kanan, enough. Alhamdulillah. Tapi kadang bila kak duduk kat kerusi dah penat ya, semalam Tok Abah pun kadang terlelap 5-6 minit. Ya, alhamdulillah itu koidulah style kita lah. Ya, dapat terlelap tapi fresh. Ya, malam pun dapat belajar bahasa Arab walaupun merangkak-rangkak. Ingat malam tadi exam. Ya kita berteguh lumus ya. Tak apalah. Rupanya yelah kita faham hari Khamis tapi rupanya ustaz cakap bahasa Arab. Rupanya minggu depan. Dia bagi hint untuk study lagi. Tok Abah pun dia seronok ya. Ya, seronok belajar benda baru because I told you kalau kita keep on learning new thing, barulah kita move forward. Orang yang berjaya, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. That's why I tell you guys and myself, jangan sibuk bandingkan diri kita dengan siapa-siapa pun. Sebab semua orang ada cabaran masing-masing. Tapi bandingkan diri kita hari ini berbanding diri kita yang semalam. Untuk berjaya, kita jadikan hari ini baik sikit dari semalam. Tambah ilmu, tambah doa, tambah zikir, tambah istighfar, tambah taubat, tambah sabar, tambah manis dalam senyuman, tambah sikit. Anda akan on the road towards excellence, step by step. And nobody is perfect. Nobody is sudah berjaya. Nobody is sudah sempurna. Nobody is. So kita terus ya, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dah dan Tok Abah dulu pesan dah tuntas akal baru tawakal. Alright? Okey, jom jangan lupa ya. Kita punya temu janji ya pada 20 Ogos ada program khas kenali diri Mental Perkasa 2.0. Ni sebenarnya dia punya promo yang sebenar belum menerima nama peserta, tapi tak apalah, dah ramai orang mendaftar dah ya. Dah ramai sangat mendaftar ya. Yang offer pun dah yang first batch yang special offer pun dah penuh kot. Ni second batch ya, second offer ya. Adalah dia punya penjelasan tu apa pun tak tahu detail. You just tengok, semua ada link kat atas tu ya. Untuk webinar Mental Perkasa 2.0 mengenal diri. Sangat-sangat penting, sangat-sangat seronok, sangat-sangat akan menguja. You kenal diri awak dengan mendalam, kenal pasangan, kenal anak-anak, kenal kawan sekerja, kenal bos, kenal pelanggan, ya, kenal orang lain dengan lebih tepat. Sebab khatibun nasa ala qadri kulihim, berbicaralah kepada manusia ikut kadar akalnya. Ini akan you dapat penuhi. Dan kita suruh bertaaruf. Nabi suruh kita bertaaruf, berkenal-kenalan sebelum kita berbicara, berinteraksi. Ta'aruf. Macam mana ta'aruf kalau kita tak kenal orang? Dan Tok Abah selalu kena kerana Tok Abah macam semalam nampak seorang makeup artist ya, yang bantu Tok Abah, dia belikan kami sarapan ya. Not bad lah. Tok Abah tanya satu soalan sebab tengok Tok Abah nampak dia macam agak keras hati. Ada tak mak kata awak degil? Mak saya kata saya degil. So Tok Abah tahulah dah. So Tok Abah baca perangannya melalui fizikalnya. Ya. Nampak physical features. Tok Abah tak kata awak degil tak. Tok Abah kata ada tak mak awak kata awak degil? Tapi awak anak ayah ya. Anak ayah. Macam mana tahu? So bila mak selalunya marah ataupun kata kita degil, abah ayah akan sayang dan defend kita biasanya. Apatah lagi anak perempuan. Anak perempuan kan
lebih rapat dengan ayah. Yes. In many respect lah, ni namanya Oedipus complex. Ya, ni ilmu lah sikit-sikit psikologi. Jadi Tok Abah tengok dan dah bila dah faham tu, kita boleh bergerak dari situ untuk berinteraksi, untuk nasihat, untuk bekerjasama. That's the beauty of kenal diri. Itu semua kita bincangkan dalam webinar pada 20 Ogos. So you will enjoy, you find the significant, awak akan lebih yakin diri, you punya aura akan bertambah baik, you punya esteem diri meningkat, you punya confidence macam baru tamat belajar silat. Mengenal diri ni macam baru tamat mengenal. So you lebih yakin diri walaupun awak belum belajar silat lagi, belum belajar taekwondo, belum belajar kuntau, belum belajar jujitsu, ya. Ada cucu Tok Abah belajar jujitsu. Hebat masing-masing lah. Okey ya. Cukup rehat dan sebagainya. Tok Abah nak wrap up. Ya, dan program kita juga dibawakan oleh Jom Urus Try di tempat kerja pada 25 Ogos. Kita tunda ke belakang atas permintaan ramai. Bos-bos majikan minta ditunda sebab nak buat dia punya rate burokrasi sikit lah. Dia punya arrangement, technical arrangement untuk hantar staff. So dah ramai yang mendaftar. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak majikan-majikan, terima kasih peserta individu. So please come to our program Mengurus Stres untuk kebaikan bersama, untuk jadi aset kepada diri, keluarga, bangsa, agama, majikan, malah dunia. Ya. Dan Tok Abah cukup seronok, berterima kasih ya. Dan untuk anak-anak di rumah, anak cucu lah ya. Cucu Tok Abah hari ni hari Jumaat. So cucu ada 2 orang lagi cucu akan datang ya. Cucu kat rumah ada 3 orang, 2 orang ada 3, kadang-kadang semua kadang weekend semua orang datang. Dan mereka semua Tok Abah beli Excel Plus rasa coklat yang sangat sedapnya. Ni dengan maskotnya pun Didi and Friends. Semalam cucu-cucu Tok Abah pakai t-shirt Didi and Friends. Sebab ni ada ada vitamin C untuk immunity, ada kolostrum, susu awal lembu, ada buah tamar, ada skim susu, ada DHA, ada biji teratai. Biji teratai adalah satu bahan yang menenangkan jiwa, menenangkan fikiran. Ni Allah punya kuasa. Salah satu aura bunga teratai, ketenangan. Ada orang dia tengok bunga teratai dia tenang, Allah punya kuasa. Ada orang dia pegang bunga teratai dia tenang. Ya, ada orang makan biji teratai. Tahu lah ya, kadang licingkan kita makan biji teratai dan dalam ni kita bubuh biji teratai. Ya, untuk tenang. Ni semua dengan izin Allah. This is the scientific research lah, ya, kesan daripada bunga teratai. Aura kasih sayang ada pada bunga ros. Sebenarnya orang yang susah dapat kasih sayang, dia makan pil yang dibuat ada essence of rose dalam tu. Dia makan dengan izin Allah, wajahnya bertambah berseri. Tapi wuduk itu ya, penyeri muka yang hebat. Jangan lupa untuk baca doa, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin uluki. Ya Allah, sebagaimana kau cantikkan wajahku, kau cantikkan akhlakku. Muka comel, akhlak baik, ada attraction, ada aura. So ni untuk anak-anak umur 2 tahun ke atas, sampai anak umur 80 tahun masih relevan. Ya, tengok Didi and Friends and Tok Abah. Ada Tok Abah tu ya. Tok Abah pun dengan Didi and Friends ya. So ni dah ratus ribu anak yang dapat manfaat. Syukur, alhamdulillah. Gitu. Baik. So, happy birthday, happy anniversary. Selamat bercuti untuk mereka bercuti. Yang bercuti selamat bekerja. Dan kalau anda bermusafir hari ni hari Jumaat selepas subuh, kena cari tempat untuk solat Jumaat ya. Kena cari tempat sebab awak dah keluar rumah selepas subuh. Kalau sebelum subuh, awak dimaafkan daripada musafir ya. Terlepas tanggungjawab untuk solat Jumaat. Solat Zuhur boleh. Itu yang Tok Abah belajar dengan Piu Salman, kelas fiqah. Umur 71 baru masuk kelas fiqah. Ya, tambah ya, betulkan diri ya, dan sebagainya. Ya. Dan Bapak Sohaibah, so kita habiskan topik ini hari ini ya. Mudah-mudahan esok lusa kita akan cakap benda baru. Tok Abah belum cari topik yang dalam kepala dah banyak dah cadangan. Tapi kita see you tomorrow and see what happen tomorrow. Mudah-mudahan ya. So mudah-mudahan ya. Allah rahmati anda semua hari ini, hari Jumaat. Al-Kahfi, jangan lupa selawat banyak-banyak, sedekah di masjid ya, dan berdoa ya, dan doa supaya hadiah pahala sedekah untuk semua orang, dan berdoalah untuk masalah selesai. Tok Abah doa untuk mudah belajar bahasa Arab, mudah belajar dapat ilmu baru, mudah dapat merangsang orang ke arah kecemerlangan ya. Jadi beriman, khairun nas anfa'uhum linnas.
illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.